Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah saya akan teruskan dengan siri bacaan kitab, iaitu amalan zikir dan doa untuk pelajar. Okey, saya teruskan dengan bab seterusnya, iaitu lafaz-lafaz dan kalimah-kalimah zikir. Okey, lafaz-lafaz dan kalimah-kalimah zikir itu banyak, termasuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, takbir, membesarkan Allah, tahmid, memuji Allah, tasbih ataupun takdis, mensucikan Allah, hauqalah, iaitu mengagungkan kekuasaan dan pertolongan Allah, hasbunallah, mengharapkan kekuasaan rahmat Allah, dan membaca Al-Quran. Di bawah ini disenaraikan lafaz-lafaz dan kalimah-kalimah zikir. Amalkanlah semuanya atau yang mana saja sehingga ia menjadi darah daging kita, bukan saja untuk mendapat kekuasaan rahmat, pertolongan dan keredaan Allah, bahkan mendapat pahala yang besar. Amalkan menyebut atau membacanya dengan lisan atau sekurang-kurangnya dalam hati jika semasa bekerja atau belajar seberapa banyak. Okey, antara lafaz-lafaznya yang pertama iaitu nama Allah sendiri, iaitu Allah. Yang kedua, kalimat tauhid, zikir paling utama amalan Rasulullah SAW, iaitu la ilaha illallah. Okey, yang ketiga iaitu kalimat takbir, iaitu Allahu Akbar. Yang keempat, kalimat tahmid, iaitu Alhamdulillah. Yang kelima, kalimat tasbih, iaitu Subhanallah. Dan yang keenam, kalimat tasbih dan juga tahmid, iaitu Subhanallah wa bihamdih. Yang ketujuh, iaitu kalimat tasbih dan tahmid, iaitu Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang ke-8 iaitu kalimah tasbih dan juga tahmid, iaitu subhanallahil azimi wa bihamdih. Yang ke-9 iaitu kalimah tasbih, tahmid, tauhid dan juga takbir, iaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ke-10 kalimah tasbih, tahmid, takbir dan haulaqah, iaitu subhanallah wa bihamdih wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang ke-11 kalimat tauhid, tahmid dan juga haulaqah, yang itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi itu adalah lafaz-lafaz zikir yang kita perlu kita amalkan kepada kehidupan seharian kita. Okey, yang seterusnya iaitu doa. Okey, doa. Maksud doa artinya memohon dan meminta sesuatu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala sendiri menyuruh manusia berdoa atau meminta sesuatu kepadanya. Terdapat banyak firman Allah di dalam Al-Quran mengenai suruhan berdoa ini, di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'min ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang bermaksud, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku memperkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang yang sombong takbur daripada beribadah dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Firman Allah dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'in iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku Allah sentiasa hampir kepada mereka, aku perkenankan permohonan orang yang berdoa
apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Itu daripada surah Al-Baqarah ayat 186. Okey, daripada catatan ini, penerimaan Allah akan doa permohonan hambanya itu adalah berdasarkan peraturan atau undang-undang Allah yang telah ditentukan. Tiap-tiap doa dan permohonan itu hendaklah diiringi dengan amal usaha yang sungguh-sungguh mengikuti fitrah undang-undang Allah yang berlaku pada kalian, kepada sekalian alam ciptaannya. Jadi apa yang saya sebut tu adalah cara penerimaan doa daripada Allah SWT. Okey. Firman Allah SWT lagi dalam surah An-Nisa ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was'alullaha min fadlih. Artinya, dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurniaannya. Firman Allah lain dalam surah Al-A'raf ayat 55, wad'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, yang bermaksud berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan-lahan. Okey, Rasulullah SAW juga menyuruh dan menggalakkan umat Islam agar selalu berdoa dan memohon sesuatu kepada Allah SWT. Bahkan terdapat hadis baginda yang menyatakan bahawa berdoa itu merupakan ibadat, iaitu yang mendapat pahala. Seperti mana dalam hadis, ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah, daripada hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Sabda Rasulullah SAW lagi, ad-du'a silahul mu'min wa imadul dini wa nurus samawati wal ardh, yang bermaksud doa itu adalah senjata orang bumi, tiang agama dan sinar cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Al-Hakim. Begitu juga Rasulullah SAW juga bersabda, ma'alal audi muslimun yad'u Allah ta'ala bida'watin illa atahu Allahu iyyaha aw sarafa anhu minasu'i misliha ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim. Okey, yang bermaksud tidak ada orang Islam di muka bumi ini yang berdoa kepada Allah dengan sesuatu doa melainkan Allah kabulkan permintaannya itu, atau Tuhan menjauhi kejahatan daripadanya selama dia tidak mendoakan dengan doa yang membawa kepada dosa atau memutuskan silaturahim. Okey, antara fadilat dan faedah-faedah berdoa di antaranya ialah yang pertama iaitu dapat selalu menghadapkan muka kepada Allah SWT dengan tawaduk dan rendah diri. Yang kedua, mendapatkan keredaan Allah dan rahmat kurniaannya. Yang ketiga, menghasilkan hajat-hajat dan keperluan seseorang. Yang keempat, menjadi perisai diri dari sebarang bencana termasuk tekanan perasaan dan tipu daya musuh. Yang kelima, memudahkan segala pekerjaan, urusan yang susah. Yang keenam, memperteguh iman dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, menghilangkan perasaan sombong, bangga diri dan juga takbur. Okey, itu adalah fadilat dan faedah-faedah berdoa. Okey, seterusnya iaitu kaedah dan tata tertib berdoa ialah, yang pertama, hendaklah dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar serta suci pakaian dan tempat berdoa. Hendaklah menghadap kiblat. Yang ketiga, berdoalah dengan penuh khusyuk dan tawaduk, merendah diri kepada Allah SWT. Mulai berdoa dengan memuji Allah seperti membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, diikuti membaca salawat atas Nabi seperti wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kelima, kedua tapak tangan mendadah ke atas yang tingginya hingga kelihatan kedua ketiak. Yang keenam, sapukan kedua tapak tangan ke muka setelah selesai berdoa. Yang ketujuh, berdoalah dengan penuh yakin bahawa Allah SWT akan memperkenalkan doa kita. Sabda Rasulullah SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu anna Allah ta'ala la yastajibu du'a min qalbin ghafilan lahi.
yang bermaksud berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan penuh yakin bahawa Tuhan akan memperkenankan doa kamu, dan ketahuilah sesungguhnya Allah SWT tidak akan memperkenankan doa daripada hati yang lalai atau keluh kesah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Yang ke-8, berdoalah dengan suara yang perlahan, termasuk mengaminkan jika berjemaah. Yang ke-9, amalan berdoa hendaklah dilakukan selalu walaupun semasa senang, supaya Allah Ta'ala memperkenankan doanya ketika dalam keadaan susah. Yang ke-10, untuk memohon sesuatu hajat tertentu, ulangi doanya sehingga sekurang-kurangnya 3 kali. Yang ke-11, jangan berdoa untuk meminta sesuatu keburukan atau kejahatan dosa. Yang ke-12, begitu juga jangan berdoa meminta sesuatu yang mustahil, misalnya mohon lulus pelajaran tetapi malas belajar, ataupun memohon wang jatuh dari langit tetapi tanpa bekerja. Yang ke-13, jangan sesekali-kali merajuk berhenti berdoa apabila doanya belum dikabulkan oleh Allah SWT. Sebaiknya hendaklah kita bersabar, teruskan berdoa di samping bertawakal berserah diri kepada Allah SWT. Yang ke-14, sebelum diakhiri dengan ucapan amin, setiap doa hendaklah ditutup dengan selawat Nabi serta pujian-pujian kepada Allah SWT sebagaimana pada pembukaan doa. Okey, waktu-waktu berdoa yang mustajab di antaranya ialah yang pertama, doa ketika tengah malam atau sepertiga malam yang akhir. Yang kedua, doa setiap lepas solat fardu. Yang ketiga, doa ketika dalam peperangan atau darurat. Yang keempat, doa ketika sujud. Yang kelima, doa ketika dizalimi atau dianiaya orang. Yang keenam, doa ketika dalam musafir. Yang ketujuh, doa bapa untuk kebaikan anak. Yang ke-8, doa ketika wukuf di padang Arafah. Yang ke-9, doa selepas solat subuh sebelum terbit matahari. Yang ke-10, doa selepas solat asar. Yang ke-11, doa ketika hendak berbuka puasa. Yang ke-12, doa seorang yang sedang sakit. Yang ke-13, doa pada malam Lailatul Qadar. Yang ke-14, doa dalam Masjid Al-Haram Makkah. Yang ke-15, doa di dalam Masjid Nabawi Madinah. Yang ke-16, doa di Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Yang ke-17, doa anak yang taat kepada ibu bapanya. Yang ke-18, doa apabila khatam membaca Al-Quran. Yang ke-19, doa di mustajab, iaitu dalam Masjid Al-Haram Mekah. Dan yang ke-20, doa ketika tawaf di Mekah. Okay, minggu depan insyaAllah saya akan sambung lagi dengan surah Al-Fatihah pembuka doa. Jadi setakat itu saja tazkirah saya pada hari ini sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.